Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan semua, insya-Allah kita akan teruskan pengajian kita pada pagi hari ini pada pengajian latihan kaedah kata dasar bahasa Al-Quran. Salawat dan salam kita hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan meneruskan latihan kita pada latihan 9. Ini berkenaan dengan ismul fa'il, kata nama pelaku, ismul maf'ul, lepas tu kata nama sifat dan berlebihan. Jadi itu yang kita akan pelajari pada latihan ke-9. Jadi apa dia? Yang pertama ismul fa'il, lepas tu ismul maf'ul, lepas tu sifat, lepas tu al-mubalaghah atau berlebihan, kata nama sifat dan berlebihan. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi pada muka surat 90, muka surat 90 tu latihan dia adalah kita kena mencari ismul fa'il atau kata nama pelaku. Jadi kita tak mencari ismul maf'ul, tak mencari apa lagi, kata nama sifat, tak mencari berlebihan atau kata nama berlebihan atau okey. Baiklah. Kemudian sila tuan-tuan dan puan-puan buka muka surat 90. Muka surat 90 ya. Tuan-tuan dan puan-puan sila buka muka surat 90. Okey. Okey, saya bacakan ayat dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. Jadi ayat pertama dia adalah wa aqimus solah. Wa aqimus solata wa atuz zakah. Sana tu as-salah. Adakah as-salah? Wa aqimus solata, dan dirikanlah solat. Adakah solat ni menyatakan pelaku ataupun kata nama pelaku? Bukan. Dari segi makna pun kita dah tahu bahawanya solat ini nama biasa, kata nama, itu solat, bukan menunjukkan pelaku. Ismul fa'il itu menunjukkan pelaku. Ini bukan menunjukkan pelaku. Ini menunjukkan apa? Ini kata nama terbitan yang kita belajar minggu lepas. Semalam kita belajar ya. Asal dia kan salla yusalli. Asal dia fa'alun, salayun asal dia. Salayun. Lepas tu berubah jadi salatun. Yang kita belajar semalam, boleh tuan-tuan dan puan-puan buka tu muka surat 88. Kita belajar ni semalam. Jadi as-salah ni, ini adalah kata nama terbitan. Maknanya solat. Wa aqimus salata, dan dirikanlah solat. Wa atuz zakata. Boleh? Wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Jadi zakat dengan solat ni sama. Ini adalah kata nama. Ini kata nama terbitan ataupun ismul masdar. Ini asal dia solat, ini fi'il madi dia zakah.
Zakah. Ini fa'il madhi dia apa? Zakah. Ini solat, ini zakah. Okey. Lepas tu kita gunakan wazan fa'alun. Sebab itulah terjadi solatun fa'al. Ini wazan dia, wazan masdar dia. Sebab tu dia solatu dengan zakah. Jadi makna dia apa? Dan dirikanlah solat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dah. Jadi ini asal dia ni. Ini kata nama terbitan dia. Sebab tu wazan dia fa'alun. Fa'alun kan kata nama terbitan. Wazan untuk kata nama terbitan. Sebab tu berubah jadi solat jadi solatun, zakat jadi zakatun. Sebabkan dia ikut wazan fa'al. Ini kata nama terbitan yang kita bincangkan semalam. Okey. Lepas tu wa aqimus solah wa atuz zakah, dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan warka'u irka'u makna dia rukuklah, ma'a bersama, ar-raki'in. Ar-raki'ina. Ar-raki'ina. Ar-raki'ina ni jamak tuan-tuan dan puan-puan. Ni ada pakai ya dan nun, ni jamak muzakkar salim. Ini jamak muzakkar salim. Okey. Lepas tu maknanya inilah kata dia asal dia, raki'un. Ini dia raki'un. Adakah ini ismul fa'il? Raki'un betul dia ismul fa'il. Wazan dia apa ni? Wazan dia adalah fa'ilun. Fa'ilun ya wazan dia. Jadi ismul fa'il di antara wazan dia adalah fa'ilun. Fa'ilun. Raki'un. Macam tu yang kita dengar sami'un, orang yang mendengarkan. Orang yang membaca qari'un. Orang yang menulis katibun. Sebab tu sini ni kalau raki'un orang yang raka'ah tu dari rukuk, orang yang rukuk. Jadi raki'un adalah ismul fa'il. Kenapa? Sebabkan dia ikut wazan fa'ilun. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan terjumpa wazan fa'ilun, wazan ni boleh wazan ni sama dengan raki'un macam ni. Fa'ilun, raki'un, sama dia maknanya itu ismul fa'il. Macam kafirun. Kafirun juga ismul fa'il. Wazan ni adalah fa'ilun. Okey, jadi makna dia sini apa? Orang-orang yang rukuk. Jadi warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Macam tu juga rukuk, sujud apa? Sajadah yasjudu. Orang yang sujud sajidun. Duduk bahasa Arab dia apa? Jalasa yajlisu. Orang yang duduk jalisun. Lepas tu membuka, bahasa Arab dia apa? Fataha yaftahu. Orang yang membuka fatihun. Itu ismul fa'il tu semua tuan-tuan dan puan-puan, yang menyatakan pelaku dari perbuatan tersebut. Atau dalam bahasa Inggeris dia selalu pakai, kalau macam dalam bahasa Inggeris tu macam kalau ini menulis ya. Kalau bahasa Inggeris dia yang ismul fa'il ni ditambah dengan er, writer ataupun reader macam tu selalu macam itulah dalam bahasa Inggeris Okey. Okey, ini warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Padam lah. Lepas tu soalan. Lepas tu atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Atamuruna, adakah kalian hendak menyuruh manusia untuk bil birri, untuk melakukan perbuatan kebajikan, wa tansawna anfusakum, akan tetapi kalian melupakan diri kalian sendiri.
Kalian suruh orang berbuat baik, wa tansawna anfusakum, tapi kalian melupakan diri sendiri. Wa antum tatlunal kitab, dan juga kalian dah baca kitab, baca Al-Quran. Afala ta'qilun, adakah kalian menggunakan akal kalian? Tidakkah kalian menggunakan akal kalian? Maksudnya kita, kalau kita kena seimbangkan, kita ajak orang berbuat baik, maka kita pun di saat itu juga kena juga buat baik. Jangan hanya pandai menyuruh orang. Okey. Wasta'inu bis sabri. Wasta'in, ista'in makna dia adalah memintalah, meminta pertolonganlah, meminta pertolongan. Mintalah pertolongan bis sabr, dengan as-sabri. Bis sabri, as-sabru. Adakah ini bermaknakan sabar ni kan daripada perkataan sabar? Adakah dia bermaknakan orang yang sabar? Bukan. Maknanya dia bukan orang yang sabar, tapi kesabaran. Maknanya bukanlah dia ismul fa'il. Dari segi makna kita dah tahu. Dari segi wazan, sabrun ni bukan wazan dia fa'ilun. Kalau ismul fa'il mestilah wazan dia fa'ilun. Maknanya ini bukanlah ismul fa'il. Maknanya apa sabrun? Maknanya kesabaran. Wasta'inu bis sabri, dan hendaklah kalian semua tu meminta pertolongan dengan kesabaran. Wassalah, dan juga dengan solat. Wa innaha, sebab dan sesungguhnya ia la kabiratun. Kabiratun maknanya apa tuan-tuan dan puan? Maknanya adalah besar kan? Makna dia kabir. Kabir ni maknanya besar. Jadi kalau besar, kalau bermaknakan sifat, kalau besar tu kan macam sifat tu, besar, kecil, tinggi, pendek, luas. Kalau kabiratun atau kabirun atau besar, ini adalah sifat. Jadi nama dia bukan kata nama pelaku. Dia termasuk kepada kelompok kata nama sifat. Jadi berbeza. Ini bukan kata nama pelaku, tapi kata nama sifat. Dalam ilmu tafsir dia disebut sebagai sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Sifat yang menyerupai ismil fa'il. Kadang-kadang sebabkan dia kadang membuat orang terkeliru. Mungkin orang anggap ini fa'il. Salah, tapi ini adalah sifat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mohonlah, kalian bermohonlah, hendaklah kalian bermohon dengan kesabaran dan solat. Wa innaha, sebabkan sesungguhnya ia meminta tolong dengan sabar dan salat tu, itu tu adalah la kabiratun, sangat berat, sangat besar, illa alal khashiin, kecuali ke atas orang-orang yang al khashi'. Al khashi', illa alal khashi'in. Okey. Okey. Illa alal khashi'in. Jadi yang tuan-tuan dan puan-puan tengok sini, dia sama macam ar-raki'in tadi kan? Sama macam ar-raki'in. Ujung dah ni, ini adalah penanda dia jamak. Jamak mudzakkar salim. Okey. Jadi bentuk semula dia adalah al-khashi'. Al-khashi'. Ini wazan dia apa dia? Al-fa'il. Jadi ismul fa'il. Al-fa'il sama wazan dia kan? Al-khashi' al-fa'il. Sama dia. Jadi ini adalah ismul fa'il. Sebabkan dia wazan dia, kalau tengok dari segi wazan, kita tahu makna dia. Kita tahu dari segi wazannya sama kan? Maknanya betul dia ismul fa'il. Dari segi makna apa? Al-khashi', daripada perkataan khasya'a. Makna dia apa? Khusyuk. Kalau khashi', kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam terjemahan Al-Quran, maknanya adalah orang yang khusyuk dalam solat. Jadi khashi' adalah orang yang khusyuk. Jadi betul dia ismul fa'il. Okey, tuan-tuan dan puan. Jadi dia adalah ismul fa'il.
Okey. Jadi kalau tuan-tuan dan puan nak senang cari ismul fa'il ni, tengok saja wazan dia. Kalau wazan dia fa'ilun atau al-fa'ilun, maknanya dia itu ismul fa'il lah tu. Okey. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya meminta pertolongan dengan sabar dan solat tu adalah benda yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu alladzina yazunnuna annahum, iaitunya orang-orang. Jadi siapa saja orang yang khusyuk tu? Orang yang khusyuk tu adalah orang-orang yang yazunnuna. Orang-orang yang adakah yazunnun ni ini ismul fa'il? Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok sini ni, sini ada huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah. Maknanya dia bukan ismul fa'il. Ada huruf mudhara'ah. Bukan ismul fa'il lah. Okey. Jadi ini adalah fi'il mudhari' sebabkan diawali oleh hamzah, nun, ya dan ta. Ni fi'il mudhari'. Fi'il madi dia apa ni tuan-tuan dan puan-puan? Fi'il madi dia adalah zanna, yazun, zanna yazunnu. Zanna yazunnu. Apa makna zanna yazunnu? Menyangka. Okey. Jadi iaitunya mereka. Jadi ini waw ni kan makna mereka. Alladzina yazunnuna annahum, iaitu orang yang menyangka dirinya ni, orang yang beranggapan dirinya ni annahum mulaqu rabbihim, berjumpa dengan Tuhan mereka. Jadi ketika salat mereka beranggapan mereka tengah berhadapan dengan Tuhan mereka. Mulaqu rabbihim, berjumpa dengan Tuhan mereka. Rabbun, ini nama Tuhan dan dia bukan ismul fa'il. Jadi Rabb nombor 8 tu dia bukan ismul fa'il. Nombor 7 macam mana? Mulaqu. Mulaqu dalam latihan ni dia tulis Mulaqu ni apa ni? Sini tak ada tulis sini tulis Mulaqu. Mulaqu ni adakah dia ismul fa'il? Boleh kita cuba sama-sama tuan-tuan dan puan-puan. Annahum mulaqu rabbihim, mereka yang menyangka bahawasanya diri mereka mulaqu rabbihim. Mulaqu ini bentuk jamak dia tuan-tuan dan puan-puan. Asal dia apa? Mulaquna. Asal dia adalah mulaquna. Ini bentuk jamak dia sebenarnya. Sebab kenapa di sini ni hilang nun dia Ustaz? Sebabkan dia dah jadi mudhaf. Mudhaf ilaih dia mana? Rabbi. Sebabkan jadi mudhaf, hilang nun dia. Okey. Dia asal dia mulaquna. Mulaquna ni asal mufrad dia apa? Mufrad dia adalah mulaqin. Atau kalau guna alif lam jadi dia macam mana? Al-mulaqi. Macam ni bentuk dia tuan-tuan dan puan-puan. Antara dua ni antara dua ni bentuk dia. Al-mulaqi ataupun mulaqin. Ini bentuk asal dia, mufrad dia. Dari bentuk mufrad ni lah kita baru tahu apa wazan dia. Al-mulaqi, apa wazan dia ni? Al-mufa'ilu. Ini wazan dia. Al-mufa'il atau mufa'ilun itu salah satu di antara wazan ismul fa'il. Jadi dia termasuk kepada gengs daripada fa'ilun tadilah. Jadi ismul fa'ilnya apa saja wazan dia? Fa'ilun dan juga salah satunya mufa'ilun. Jadi ini ismul fa'il ni. Jadi mulaqu ni adalah ismul fa'il. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kalau tengok sini terus mungkin tak akan terjumpa. Kena cari bentuk asal dia macam ni.
Dah jumpa yang macam ni, kena cari lagi bentuk mufrad dia. Dah jumpa bentuk mufrad dia, barulah cari wazan dia punya. Ustaz, ni kenapa pula sini ni? Sini mulakin tadi bentuk asal dia. Kenapa sini pakai ya? Ini kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok balik buku Nahwu, kalau tuan-tuan dah belajar yang pagi tu, ini nama dia isim mangkus. Jadi isim yang macam ni pakai kasrah belakang ini, asal dia selepas ini ada ya. Tapi ya tu dipadamkan. Kalau guna alif lam baru nampak ya dia. Ni isim mangkus nama dia. Ada di antara jenis-jenis isim dalam bahasa Arab tu, nama dia isim mangkus. Inilah kes dia, salah satu isim mangkus tu. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cek nanti dalam buku Nahwu, kalau tuan-tuan nak lebih faham lagi. Buku Nahwu pada muka surat mungkin ke-8 ke ke-5 macam tu. Tengok di jenis-jenis isim. Okey. Jadi mulaki ni maksudnya apa? Berjumpa. Alladzina yadhunnuna annahum, iaitunya mereka yang beranggapan atau menyangka bahawa dirinya ni sedang berjumpa dengan Tuhan mereka. Wa annahum, dan mereka, dan sesungguhnya mereka ilaihi raji'un, dan mereka pun juga beranggapan annahum, diri mereka ilaihi raji'un, kepada Tuhan mereka raji'. Raji' ni adakah dia ismul fa'il? Adakah dia ismul fa'il? Kita tengok yang ini tanda jamak dia. Okey, tanda jamak. Jadi bentuk asal dia apa? Raji'un. Ni sama ni dengan wazan fa'ilun. Sama dengan wazan fa'ilun. Jadi kalau tengok dari segi wazan, kita dah tahu dah tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya raji'un. Ini adalah ismul fa'il sebabkan mempunyai wazan fa'ilun. Jadi kalau kita tengok, kalau ismul fa'il maknanya apa? Raja'a maknanya kembali. Kalau raji'un orang-orang yang kembali. Jadi alladzina yazun, siapa saja orang yang khusyuk tu? Kalau kita tengok Quran terjemahan, apa makna dia? Ini surah Al-Baqarah ya. Sini ada. Jadi alladzina yazunnuna annahum, siapa saja orang-orang yang khusyuk tu, iaitunya orang-orang yang yakin. Orang yakin bahawa mereka akan menemui, mulaku tadi tu maknanya berjumpa atau menemui Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya mereka akan kembali, akan menjadi orang-orang yang kembali kepada Tuhan mereka. Jadi maksudnya kalau kita terjemahan sesuai dengan ilmu tasrifnya, memang tak cantik dia. Kena sesuaikanlah dengan konteks ayat dia. Kalau kita terjemahkan wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka kepadanya orang-orang yang kembali, tak bagus dia. Kena terjemahkanlah sesuai dengan maksud ayat tu. Okey tuan-tuan dan puan-puan, cuma ini memang adalah ismul fa'il. Jadi kalau kita tengok lagi tuan-tuan dan puan-puan, jawaban-jawaban kita, wa aqimus solata wa atuz zakah. Solat bukanlah ismul fa'il ya. Solat ni ismul masdar. Ar-raqi' ini ismul fa'il, as-sabar bukan, kabiratun juga bukan, al-khashi'in ismul fa'il, yazunnun bukan, mulaku ismul fa'il, rabb bukan, raji'un ismul fa'il. Ada berapa ismul fa'il sini? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ismul fa'il ya. Okey. Itu ismul fa'il. Lepas tu kita cuba tengok latihan yang esok hari. Latihan esok hari insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sila baca-baca terlebih dahulu muka surat 91. Jadi muka surat 91 ni kita masih berkenaan dengan ismul fa'il. Ismul fa'il ni kita akan melakukan latihan dia hingga latihan 3 muka surat. Sehingga muka surat 96. Jadi dari muka surat 90
hingga muka surat 96 kita belajar ismul fa'il saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk esok kita muka surat 91, sila dibaca-baca terlebih dahulu. Semoga saja tuan-tuan dan puan-puan boleh faham dengan apa yang kita kongsikan. Dan saya pun meminta maaf atas segala kekurangan saya dalam kekurangan saya dan ataupun bahasa saya yang tak bagus. Itu saja dulu pada hari ini. InsyaAllah selepas ni tuan-tuan dan puan-puan akan bersama dengan Ustaz Farid, iaitunya tadabbur Al-Quran. Jadi itu saja dulu perbincangan kita pada hari ini. Jadi InsyaAllah esok muka surat 91. Terima kasih banyak atas kesetiaan tuan-tuan dan puan-puan menyaksikan live kita. Saya tutup. Astaghfirukum wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tuan-tuan kita tunggu sekejap Ustaz Farid ya. Mau ajam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jazakallah diucapkan kepada Ustaz Agong kerana memberi banyak latihan mengenai sifat dan sebagainya. Seperti mana dijanjikan kepada tuan-tuan pada pagi yang mulia ni, sama-sama kita dalam bab Qamus Al-Quran pada muka surat 177 pada membincangkan perkataan kaf, fa dan ya. Kafa yakfi makna memadai ataupun cukup, enough. Kafa kifayah makna cukup untuk menampung keperluan. Kifayah. Okey wa kafallahu almu'minina alqital. Cukuplah Allah kepada orang beriman dalam berperang. Inna kafainakal mustahzi'in. Okey. Kita lihat dalam surah Al-Juz'u 21 Al-Ahzab, page yang terakhir sekali 10 helai. Juz'u 21 muka surat 4
421 ayat yang ke berapa? Ke-25. Waraddallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Cukuplah Allah kepada orang beriman peperangan, cukuplah Allah. Okey, cukuplah Allah yang menolong, menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dalam perang Khandaq, orang mukmin tidak berperang kerana Allah telah menghalau mereka dengan menghantarkan angin dan juga malaikat. Angin yang sangat sejuk, mereka tak boleh keluar. Okey. Wa kafa billahi syahida. Wa kafa bi, ba tu zaidah lah, tambahan semata-mata. Okey. Kemudian kita lihat perkataan yang kita nak bincang lagi pada hari ini, iaitu kaf lam fa kallafa yukallifu, iaitu membebankan. Takallafa yatakallafu takallufan, memandai-mandai. Kallafa. Tuan-tuan jumpa kallafa? Ini yang kita nak bincangkan pada hari ini. Okey. Bila sebut tentang takalluf, takallafa yatakallafu takallufan. Takalluf ni ismun lima yuf'alu bimasyaqqatin. Satu nama bagi apa yang dibuat dengan cara yang susah. Kerana itu takalluf ni ada dua jenis. Satu takalluf yang mahmud. Satu takalluf yang mahmud, yang terpuji. Okey? Apa maksud takalluf yang mahmud, yang terpuji? Wa huwa ma yataharrahu al-insanu liyatawassala bihi ila an yasira al-fi'lu alladhi yata'atahu sahlan. Apakah itu takalluf? Takalluf ismun lima yuf'alu bimasyaqqatin aw tasannu'in aw tashabbu'in. Satu nama bagi perbuatan yang dia buat dengan cara yang susah. Kerana itu jadi takalluf ni dua jenis. Ada mahmud, wa huwa ma yataharrahu al-insan yatawassalu bihi ila an yasira al-fi'lu alladhi yata'atahu sahlan alayhi wa yasira kalifan bihi wa muhibban lahu. Wa bihadzal nazar yusta'malu at-taklif fi takallufil ibadat. Okey. Ada ketikanya apa tu? Manusia mencari satu perkara untuk mendekatkan sampai kepada perbuatan yang dia lakukannya tu jadi mudah ke atasnya. Kemudian yasira kalifan, dan juga jadilah kesudahan dia suka kepada benda perbuatan tadi. Jadi boleh kita katakan ibadat ni susah. Bila susah dia buat, maka dia akan jadi senang. Dan juga jadi kasih dan istiqamah, konsisten terhadap ibadat tadi. Perkara yang kedua dipanggil takalluf ni, takalluf yang mazmum. Wa huwa ma yataharral insanu mura'atan wa iyyahu biqauli ta'ala qul ma as'alukum alaihi min ajr
wa ma ana minal mutakallifin. Ini mana manusia mencari-cari suatu perkara yang nak ditunjuk-tunjukkan. Okey. Tuan-tuan buka dalam akhir surah, sebelum masuk surah Az-Zumar. Surah apa tu? Surah As-Sad. Ayat terakhir, page yang terakhir, ayat terakhir. Juzuk 23. Muka surat yang ke-458. Surah As-Sad ayat yang ke 86. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta bayaran sedikit pun kepadamu ke atas dakwahku ini. Nabi kata, wa ma ana minal mutakallifin, bukanlah aku termasuk orang yang mengada-adakan, yang dipaksa untuk buat perkara ni, tidak. Okey. Mutakallif. Nabi SAW pernah menyatakan, ana wa atqiya'u ummati bura'un minat takalluf, iaitu aku adalah atqiya'u ummati, umat aku yang paling bertakwa. Bura'un minat takalluf, hendak membebaskan daripada takalluf, berlebih-lebihan. Itu yang jadi mazmum tu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan satu jiwa melainkan di atas kemampuannya. Okey. Nampak tak jelas? Jadi di sini bila sebut tentang takallafa, yatakallafu, takallufan, memandai-mandai, takallaf. Jadi bila sebut tentang takalluf, dia ada dua, untuk pengetahuan tuan-tuan juga perempuan yang dirahmati Allah. Bila sebut tentang takalluf, ada bermaksud takalluf ma yataharrahul insanu liyatawassala bihi ila an yasiral fi'lu alladhi yata'atahu sahlan alaih wa yasira kalifan bihi wa muhibban lahu. Makna dia mencari-cari satu perkara untuk dia sampai dengan perkara tadi kepada perbuatan yang mana dia nak lakukan tu menjadi mudah ke atasnya. Maka dia boleh konsisten dan suka di atas perbuatan ataupun ibadat tadi. Adapun yang mazmum adalah ma yataharral insan mura'atan, iaitu manusia yang mencari-cari untuk mura'at, untuk dilihatkan, dipamerkan kepada manusia. Itu kita panggil takalluf yang mazmum, yang dicela. Seterusnya kita lihat kaf nun zal. Kanaza yaknizu, menyimpan. Kanaza, kaf nun zain. Kanaza yaknizu ja'alul mali ba'dahu ala ba'din wa hifdhuhu. Menjadikan harta sebahagiannya ke atas sebahagian yang lain, wa hifdhuhu, dan menjaganya. Kumpulkan stok banyak-banyak, jaga. Itu kanzun. Nampak tak? Kanzun ni makna menyimpan. Kanzun jamak dia kunuz, harta simpanan yang sangat banyak. Jelas? Allah Subhanahu wa taala memberitahu kanaza yaknizu walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang yang mana mereka menyimpan emas dan perak, makna yaddakhirunaha. Fadhuqu ma kuntum taknizun.
laula unzila alaihi kanzun aw jaa ma'ahu malak. Suratul Furqan juzuk yang ke-9, juzuk yang ke-18, 9 line plus 1 page, ayat yang sebelah kiri lah, tengah-tengah. Laula unzila alaihi malak. Nampak? Laula unzila alaihi kanzun. Kanzun maknanya perbendaharaan yang banyak, harta yang sangat banyak. Au malakun, ataupun malaikat. Dalam suratul Kahfi ada juzuk yang ke 16 page yang pertama. Fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Nampak tak pada ayat tu? وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَ الْجِدَارِ كَنْزٌ لَهُمَا. Milik dua orang anak yatim. Milik harta dua orang anak yatim, kanzun, harta simpanan. Kita panggil saving. Okey, jelas? Seterusnya kita lihat perkataan kaf nun nun, maknun yang tersembunyi. Akan nak menyembunyikan. Akinnatun penutup. Di mana? Kaf nun al-kin. Kin ni makna ma yuhfazu. Kinnu maknanya ma yuhfazu fihi syai', yang dijaga sesuatu dalamnya. Kin. Kanan tu syai' makna aku jadikan dia simpanan aku. Khussa kanan tu bima yustar. Ka'annahunna baydun maknun. Seolah-olah mereka ni baydun maknun. Baydun, yang disimpan. Baydun makna telur. Surah apa tu? Al-Waqi'ah. Ka'annahunna baydun maknun kat mana? Tak ada. Ka'annahunna baydun maknun. Fi kitabim maknun ada dalam surah Al-Waqi'ah juzuk 7 ayat ke-78, muka surat berapa? 537. Seolah dalam kitab yang disembunyikan, kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz. Dan terpelihara, yang dijaga.
Tuan-tuan cuba tengok dalam surah As-Saffat kalau ada. Saffat. Juzuk 23. Ayat 447, muka surat 4, ayat 4, muka surat 447. Muka surat tu 447. Ayat ke berapa tu? Ayat ke-49 surah As-Saffat. Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik. Telur baydun. Okey, jelas. Aw aknantum fi anfusikum, atau kamu sembunyikan dalam diri kamu. Jam'ul kinni adalah aknanun. Jam'ul kin. Kinnun makna sembunyi ya. Jamak dia adalah aknanun. Allah Subhanahu wa taala ada berfirman dalam Quran, wa ja'ala lakum minal jibali aknana. Wa ja'ala lakum minal jibali aknana. Okey. Allah Ta'ala menjadikan kamu daripada bukit bukau, menjadikan aknana, mana al-kinan. Aknana apa? Persembunyian lah. Al-kinan jamak dia akinnatun, tutupan. Waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adanihim waqra wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallaw ala adbarihim nufura. Juzuk 15, 2 line plus 1 page ayat bawah sekali. Ayat bawah-bawah. Okey. Kita lihat dalam ayat apa ya? Wa ja'ala lakum minal jibali aknana. Juzuk 14, tengok tuan-tuan lihat 6 lay plus 1 page tu. 14 Bukan 6 lay, 7 lay. 7 lay plus 1 page. Wa ja'ala lakum minal jibali aknana. Ayat 81. Muka surat 276. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala wa ja'ala lakum minal jibali aknana وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. Okey. Tempat tinggal di Gunung Ganang. Okey. Jadi aknanan tempat tinggal. Tempat bersembunyi tempat sembunyi, tempat tinggal. Seterusnya kita lihat kaf waw dal. Hampir-hampir kada yakudu. Okey, kada yakudu. Dia ada kada yakidu tu, lepas tu muka sebelah dia. Kada yakidu ada juga. Kada yakidu ni makna tipu daya Tapi sekarang kada yakadu hampir-hampir melakukan. Oh, ni tak termasuk ni. Termasuk kada yakadu.
Okey. Kada yakidu maknanya hampir. Kada bukan yakidu, kada yakadu, hampir-hampir. Kita panggil fi'il muqarabah. Muqarabatul fi'il. Kada yaf'alu idza lam yakun qad fa'ala. Dikatakan kada yaf'al. Dia hampir melakukan. Idza lam yakun qad fa'ala, apabila tak ada sesungguhnya dia telah melakukan. Wa idza kana ma'ahu harfu nafyin yakunu lima qad waqa'a wa yakunu qariban min alla yakuna nahwu qawlihi laqad kitta tarkanu ilaihim syai'a, laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an. Dekat mana tu? Laqad tarkanu. Mana dia laqad tarkanu? Kita lihat dalam suratul Isra ayat 4 lai dan 4 lai semuka. Juzuk 15 lah, juzuk 15. 4 lai semuka dan 4 dan juga 4 lai. Bawah sekali Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Ayat 74 dalam suratul Isra, muka surat 289. Dan sekiranya kami tidak memperteguhkan hati kamu, wahai Muhammad, pasti engkau hampir-hampir saja cenderung. Kamu hampir-hampir cenderung sedikit kepada mereka. Cenderung, condong kepada mereka. Wa in kadu la yastafizu, sebelah dia. Dan sungguhnya mereka nyaris-nyaris membuat Muhammad gelisah di negeri Mekah kerana engkau harus keluar daripada negeri itu. Okey. Wa in kadu. Tak ada beza pun antara huruf nafi yang didahulukan ke atasnya ataupun dilewatkan daripadanya. Contoh, wa ma kadu yaf'alun ataupun la kadu na yafqahun, la yakaduna yafqahun, wa ma kadu yaf'alun la yakaduna yafqahuna qawla. Boleh yakaduna la yafqahun. Okey. Sekarang jelas dekat tu bila kada yakadu maknanya hampir. Okey. InsyaAllah cukup sekadar itu dulu untuk pengajian kita pada pagi yang mulia ni.
Okey, kita terus kepada slot yang berikutnya, slot tadabbur insya-Allah taala. Okey. Hari ni kada yakadu, nanti kita esok kita insya-Allah kita akan bincang kada yakidu. Fi'il madhinya sama tetapi dalam fi'il mudhari'nya berbeza. Okey. Tanpa melengahkan masa, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita dalam slot tadabbur Al-Quranul Karim. Saya nak mengajak tuan-tuan, marilah bersama-sama dengan saya untuk kita bincang dalam satu bab. Bab yang utama, bab yang penting adalah bab al-zikru wal hazfu. Kadang-kadang disebut, kadang-kadang dibuang. Okey. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Hud ayat 77. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim zar'an wa qala hadha yawmun 'asib. Ayat 33 surah Al-Ankabut juzuk ke-20. Walamma an ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim zar'an wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat minal ghabirin. Okey, tuan-tuan nampak perbezaan surah Hud juzuk yang ke-12 juzuk yang ke-12 ayat 77, dalam surah Al-Ankabut juzuk yang ke-20, okey, muka surat ayat ke-33 pada helaian yang ke-9 plus 1 page. Dekat mana beza dia? Beza dia pada an. Dalam surah Hud walamma ja'at rusuluna luta, dalam surah Al-Ankabut walamma ja'at rusuluna luta. Jelas Sesungguhnya berlaku penambahan an selepas lamma. Nampak tak? An lepas lamma pada surah Al-Ankabut. Berbeza dengan surah Hud, kisah-kisah yang sama, tak ada beza. Iaitu siyaqul qissah pada surah Al-Ankabut nak mengkehendaki ziyadah min iddati awjuh, iaitu penambahan pada beberapa aspek. Okey, surah Al-Ankabut dia nak bagi tahu siyaq, konteks cerita dalam surah Al-Ankabut, walaupun kisah yang sama, kisah Nabi Lut dan juga kaumnya, nak mengkehendaki ekstra pada beberapa aspek. Berbeza dalam surah Hud. Fa innahu afadha fi dhikril qissah fi surah Al-Ankabut akthar mimma huwa fi Hud. Kalau kita lihat, Allah Ta'ala menceritakan banyak, lebih banyak pada menyebut kisah Lut ini dalam surah Al-Ankabut, berbeza daripada surah Hud. Sesungguhnya faqad zakara fiha min sifati qaumi Lut as-sayyi'ah ma lam yadhkuruhu fi Hud. Disebut dalam surah surah Al-Ankabut, okey, disebutkan apa? Disebutkan sifat-sifat kaum Lut yang sangat buruk, yang mana tidak disebut dalam surah Hud. Contoh dalam suratul Ankabut sebut innakum lata'tunar rijal innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum lata'tunar rijal wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Tak ditambah pada surah Hud
walam yazid fi hud ala an qala wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Dalam surah Hud 24 lai satu page fa fusila fi amali sayyi'at ma lam yafsilhu fi hud. Tidak ditambah dalam surah Hud. Wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulur rasyid. Dia cakap bagi tahu je. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Mereka selalu melakukan perbuatan buruk. Tak disebutkan apa dia dalam surah Al-Ankabut, jelas disebutkan. Apabila maqam italah dan juga tafsil, cerita-cerita panjang, lebar, detail dalam surah Al-Ankabut, maka disebutkan kerana munasabah siyaqul italah wa tafsil bi khilafi surati Hud. Hud ni ringkas, tak sesuai ta'an. Dalam satu aspek yang lain, tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anna barama lut biqaumihi wa dhiqihi bihim fi suratil ankabut kana azhar wa ashad mimma fi surati Hud. Adapun kesempitan Nabi Lut terhadap kaumnya ni dalam suratul Ankabut lebih dahsyat, lebih terserlah. Kesempitan tersebut lebih terserlah berbanding apa yang dalam surah Hud. Seperti mana jelas, taraqaba Lut lil khalas min qaumi fi siyaqil ankabut kana azhar mimma fi Hud. Dalam surah Hud dijelaskan Nabi Lut berlepas diri daripada kaumnya. Menunjukkan dan demikian tu iddata mawadhi' fil qisah, ada beberapa tempat mengenai kisah Nabi Lut ni. Banyak, insya-Allah kita akan sambung pada keesokan hari kerana dia perbincangan yang sangat hangat dan panjang. Masa pun telah lewat daripada 11.30 pagi. Insya-Allah kita akan sambung dalam Qamus Al-Quran juga slot tadabbur, insya-Allah taala. Kita bertemu esok tuan-tuan, tekan butang share, sama-sama mengambil manfaat dalam pengajian kita pada pagi ini. Siapa yang terlepas, layarilah YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa, layarilah page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Insya-Allah sekadar itu dulu. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.